Okey, bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar setia CTC.fm, khususnya yang sedang menonton kami secara live di Facebook dan juga tvctc.fm. Okey, seperti biasa, setiap hari Isnin kita ada satu segmen yang sangat menarik dan segmen yang kita bawakan adalah segmen untuk kita bawa tetamu-tetamu kita yang telah lama, mungkin ni ada yang lama, ada yang baru, tapi kali ini kita bersama dengan seorang lagi yang akan berkongsikan kisah suka duka pahit manis di awal beliau berkecimpung dalam dagangan mata wang ataupun forex exchange. Baik, untuk episod yang ke-100, tepat 100, Alhamdulillah, tepat yang ke-100. Jadi kepada semua, boleh bertanyakan soalan yang tidak lari daripada segmen kita. Contoh nak minta pendapat, nak bertanyakan tentang pengalaman, okey, tak ada masalah, akan saya ajukan kepada tetamu kita. So, tanpa membuang masa, kita bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Tapi suara ni agak serak pasal makan sate tadi. Okey. Oh, pekat sangat kuah dia tu. Melekat Okey, baik. Saya nak panggil yang lebih mesra, Cikgu lah, Cikgu Amin. Okey, baik. Okey, Cikgu Amin, seperti biasa di awal segmen ini kita akan memberikan ruangan kepada Cikgu Amin memperkenalkan diri, sedikit biodata tentang latar belakang sikit, daripada mana, apa yang dilakukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada CTC sama-sama kerana menjemput saya untuk ke udara pada malam ni. Soalan tadi tentang bagaimana saya bermula berkecimpung dalam bidang ni. Kita kenalkan diri dulu. Okey. Sedikit latar belakang. Nama saya sebenarnya Muhammad Amin bin Awaluddin. Okey. Itu nama betul lah tu? Nama betul. Okey. Yang awan terpilu tu nanti saya ceritalah tengah-tengah nanti. Macam mana boleh timbul nama awan terpilu tu kan. Sebenarnya selepas saya graduate tahun 1988, waktu tu boleh katakan Malaysia dilanda krisis ekonomi yang sangat-sangat dahsyat. Tak dahsyat sangat, tapi banding dengan 1998, 96, 97, 98 ya. Dia selepas tahun 88, kemudian tahun 1998, kemudian tahun 2008, dia ada macam kita panggil 10 years cycle. Ya, dia macam pusingan kan. Untuk krisis ekonomi tu. Jadi bila saya graduate, saya ambil dalam bidang sains lah, Bachelor of Science. Tapi waktu tu memang kerja memang agak susah juga lah. Dan saya terbaca ada satu iklan di The Malay Mail. Kalau Pak Su pernah dengar lah. Ya, saya ingat lagi. Ya. The Malay Mail ni waktu dulu dia keluar bukan pukul pagi, bukan awal pagi, tapi pukul 11 pagi. Ya. Maknanya dia punya, kita panggil apa, second edition. Dia tumpukan kepada classified, macam iklan-iklan. Ya. Jadi dia punya akhbar dia agak tebal juga lah. Tapi sekarang saya rasa ada ke lagi sebab apa tu, tak pastilah kan. Saya pun tak pasti. Kemudian saya terbaca ada satu jawatan kosong lah, dari situ dia tulis Business Development Executive, BDE lah. Okey. Dia pun cuba. Itu iklan di Malay Mail tu lah. Malay Mail lah. Okey. Waktu tu memang selalu beli Malay Mail tu. Oh yelah, senang sebab dia banyak iklan kerja apa semua kat situ kan. Okey. Siap tampal dalam buku lah semua. Gunting. Tampal dalam buku. Mana sangkut tak sangkut kan. Wah. Okey. Lepas tu bila nampak iklan tu, ini macam menarik, saya pergilah. Okey. Tak silap saya, office dia dekat Jalan Raja Chulan. Jalan Raja Chulan Menara HLA. Pak Su ingat tak? Ingat. Dekat dulu MPI dia panggil. Ya. Ingat. Saya 88 saya dah pusing-pusing KL lah tu. Pak Su orang KL juga? Saya orang Selangor, tapi biasalah. Depan The Well tu kan? Ya, betul. Saya jumpa je, salam dengan dia punya bos dia, nama dia Derek Chan lah. Okey. Chinese guy lah. Maknanya pergi terus direct pergi ke dia perkenalkan lah. Masa selepas hari yang pertama tu,
bos tu jumpa saya, salam, Amin, jom ikut saya. Saya pun belum sempat nak diperkenalkan dia punya staff lagi, dia suruh ikut dia. Maknanya dia tu dia cakap bahasa Melayu memang fasih. Sangat fasih. Dalam bahasa logat Kedah. Jadi dalam kereta tu dia ceritalah hang api mana kan. Lepas tu dia cerita macam mana kita nak jumpa orang, jangan takut jumpa orang. Kita nak cakap dengan orang, cakap je apa kita nak cakap. Maksudnya dia mengajar saya macam mana kita nak buat satu temu janji dan macam mana kita nak berdepan dengan orang ramai waktu tu. Wow. Dan cara pendekatan dia lain tu. Lain. Saya tak mula terus masuk meja, terus keluar ikut dia sekali. Maksudnya on the field terus. Lepas tu dia pergi satu tempat kedai dekat Jalan Raja Bot lah. Jalan Raja Bot, kedai tu pengusaha driving school. Kelang Wandu, perempuan lah. Dia buka lah dia punya carta semua. Ini CPO lah, crude palm oil. Cerita and then lepas tu dah panjang cerita, saya pendek cerita, dia close deal lah. Maksudnya klien tu sign agreement. Lepas tu dah makan setengah hari, baru dia balik ke office, barulah dia perkenalkan dia punya staff dia. Maknanya dah pergi dekat field baru balik ke bangunan untuk mengenalkan staff-staff yang lain. Itu hari pertama tu. Maknanya macam kita biasanya kerja duduk office dulu kan. Dia terus bawa dalam kita panggil dia terus bawa pergi lapangan lah. Lapangan terus. Jadi saya dapat tangkap lah, ini macam kerja ni mesti nak cari bisnes untuk company tu lah. Saya terfikir tu lah, mau kepada frontline lah. Bila balik tu sampai ke satu macam bilik kan, saya tengok bilik tu dia dulu tak ada larangan merokok tau. Orang boleh isap rokok. Bebas lah. Bebas. Lampu dia macam dah kelam. Paksa isap rokok. Dia punya dinding pun dah jadi warna kuning semua tau. Berkepul-kepul rokok dengan kelabu macam dalam pub pula kan. Cikgu Amin tak merokok kan? Saya tak merokok. Lepas tu cabaran tu. Memang cabaran betul. Tahan je lah kan. Lepas tu adalah 2-3 orang perempuan dalam situ, trader. Saya tengok masing-masing menghadap satu screen 4 segi. 4 segi memang 4 segi lah. Dulu 14 inci. 14 inci. Panjang punya. Yang body dia panjang ke belakang. Warna tulisan hijau. Ingat tak lagi? Green hijau kan. Jadi saya tengok apa benda dia orang buat ni. Dia tengok lepas tu satu sudut dinding tu ada satu speaker loud, ada bunyi wang king. Bunyi trader daripada floor trader. Dia ambil live trade daripada masa tu trading floor dekat City Point tingkat 4 bangunan daya bumi. Jadi live from the trading floor. Saya dengar lah, maksudnya masa tu orang meniaga menggunakan sistem open outcry dia panggil. Maksudnya dia lambung kertas berebut kat situ itu kan. Kalau ingat lagi lah. Saya faham. Sekarang dah tak ada lagi lah semua. Cuma ada pun dekat Chicago Board of Trade lah masih lagi kekalkan benda tu. Dekat Malaysia macam tu kan. Memang macam tu. Dia akan lambung-lambung. Itu dah ada signal. Macam Afin kan, dia macam ni. Afin pistol. Kalau macam Arab macam ni. Kalau macam Maybank macam ni. Harimau, dia ada signal dia. Kalau short ke long ke semua dia bagi signal dia. Wow. Jadi bila saya dengar benda tu kan, saya dengar tu macam tengok bola pula rasa kan. Lepas tu saya rasa macam ini apa benda yang dia tengok blinking kan, beat us. Saya nak fahamkan beat us tu mula-mula bukan main susah. Nak faham apa bid apa as, dia kata kenapa kita beli kat sini, kenapa kita jual sini. Lepas tu belum masuk stop order dengan limit order semua kan. Kita pendekkan cerita lah. Itu adalah syariah pertama kalinya saya tengok bid as pasaran, dan pasaran yang pertama saya tengok ialah pasaran kita panggil CPO lah, kalau you pernah dengar lah. Saya pernah dengar dan juga CPO ni pernah popular satu ketika dulu di tahun 2000 ni. Tapi awal tak silap sebenarnya saya. Dia lagi awal tahun 90-an dia dah popular dah. Dia bermula tahun 1980. Dia bawa Bursa Komoditi Kuala Lumpur, dan antara produk dia adalah CPO. Saya cakap Melayu lah. Kelapa sawit, getah, koko dan timah. Timah sekali ya? Tin. Sebab dia ambil bahan komoditi yang ekspor utama kita. Jadi daripada yang banyak-banyak tu, yang paling aktif sekali adalah kelapa sawit lah, CPO sampailah sekarang ni dia CPO masih lagi maintain. Jadi bila saya tengok dalam trading floor tu,
saya ada pasang niat lah, mungkin saya satu hari nak jadi macam tu jugalah. Wow. Tapi saya bukan nak jadi trader floor. Dia timbul minat tu sebab cara dia orang bekerja atau lepas tu dia punya income lah. Bukan income lah, maksudnya kita dalam floor, dalam trading floor tu, lantai niaga tu, biasanya kita dapat info tu cepat, dan then kita rasa macam sentiment market tu. Kalau market tu dalam keadaan yang macam dia breakout je, lepas tu orang punya kita tahu market tu memang power, memang tengah bergerak laju. Okay. Tapi kalau sekarang bila kita tengok breakout senyap, sunyi sepi, tak ada yang nak merangsangkan kita punya bulu roma kat situ. Tak ada lah tak ada. Jadi kat situ bila kita seronok tu. Lepas tu kan saya kenal lah ada beberapa orang yang start daripada a few hundred become a millionaire. Trading sebagai floor trader lah. Dia bukan panggil floor trader, dia panggil sebagai LP ataupun local participant. Boleh sampai jadi millionaire. Sebab apa? Kita just tengok tumpang je. Kita tengok harga slow, sadar dia tiba-tiba ada buyer ataupun seller datang produk, kita masuk. Tapi itu dipanggil local participant, maksudnya local participant ataupun dipanggil sebagai market makers lah. Dia yang menggerakkan pasaran. Kita just tumpang je. Tumpang. Tapi ada juga yang market yang lokal ni agresif macam sekarang ni, sebab bila dah ada kita panggil direct market access, dia orang pakai computer direct tu, dia market tak payah call broker, tak payah call dealer. Lagi dia punya volume increase. Jadi orang yang biasanya LP ni, local participant ni, dia kelebihan dia punya commission tu rendah. Lepas tu dia boleh dapat profit tu berdasarkan kepada transaction, kita panggil scalping lah. Maksud dia dia punya rendah macam mana tu daripada segi, kalau katalah dia beli harga jual sama, dia boleh scratch, tak ada kena commission. Macam itulah maksudnya, contoh lah kan. Okey, menarik. Sebab dulu saya dengar saja tentang CPO ni. Ada satu company dan juga ramai juga yang berkecimpung dalam saham ni, dan ramai yang kaya, tapi di penghujung dia collapse juga. Dan berapa tahun to be the fact lah, fakta sebenarnya trading ni pada pandangan saya lah, saya dah ada beribu-ribu klien. Baik. Mostly people die. Sebenarnya that is the fact. Fakta sebenarnya. Dan benda ni, statistik ni bukannya hanya pasaran CPO, tapi seluruh dunia market, saya rasa only 5% really make big money. And the berapa persen? 5%. And the other 5% so-so lah. Cukup makan. Suang kuku. Hari hidup, mati. And 90% people die. Itu fakta. Benda tu kalaulah kita ambil sebagai kita panggil, orang sekarang semua ada technical kan. Macam-macam technical, macam-macam strategi, macam-macam nama. Lepas tu kita bandingkan dia punya IQ dia orang sekarang semua bijak. Betul. Dengan sistem yang dia ada, dengan IQ yang ada, kalaulah benda tu betul-betul can make money, saya rasa ramai orang dah jadi millionaire kat Malaysia. Betul tak? Kalau dia ikut ini sistem, ataupun dia dah ada dia punya, kita panggil SOP dia yang betul. Betul. And then pula dia pun bijak. But the problem, why people cannot make money? Betul tak? Kalau tidak, semua dah kaya-kaya. Satu pertanyaan yang menjadi tanda soal yang sangat-sangat dalam ni. Saya pun rasa macam, iyalah. Correct kan? Jadi kat situ timbul lah, dia kata macam, the first step you want to success in trading is the mindset. Nombor satu, dia bukan pasal technical analysis, ataupun bukan pasal sistem, ataupun bukan pasal kita panggil strategi. Ia pasal diri kita, orang yang kita lihat setiap pagi di hadapan cermin. Jadi untuk meaning to say lah, kalau kita nak menang ataupun kita nak kuatkan diri kita sebagai seorang trader, kita kena bisikkan dalam kita punya diri kita, kata I do strongly believe that I can make money through market. Kalau you hari-hari you cakap before masuk, cakap I do strongly believe that I can really make money through market. Okay. Kalau kita cakap macam tu,
hari-hari kita cakap macam tu sebelum masuk market. Nanti kalau kita cakap benda-benda yang positif, kita fikir benda-benda yang bagus, yang baik, kita visualkan gambaran-gambaran yang positif yang kita nak impikan, kita hantar ke langit. Tuhan tu dengar. Dah macam doa lah. Dia akan pulang balik apa yang kita buat kat situ. Ini kita panggil the law of attraction. The law of attraction. Wow, sangat menarik. Busbam sekejap. Sebab jarang kita dapat dengar idea-idea ataupun pendapat-pendapat yang lain daripada yang lain. Sebab kebiasaannya saya dengar pengalaman-pengalaman biasa saja. Tapi yang ni Cikgu Amin bagikan sesuatu yang luar daripada pemikiran seorang trader yang sepatutnya dipikir. Betul. Kita kena ada mindset tu kena clear. Lepas tu positif. Maksudnya kejayaan itu bukan dia pilih bulu. Dia tak kira trader tu baru ke ataupun lama ke. Semua orang berhak untuk berjaya. Dan duit tu sebenarnya, wang ni kat alam maya ni terlalu banyak. Jadi kita sebenarnya nak ambil duit tu, tukarkan, convertkan kepada alam nyata. Yes. Kalau macam dulu kita, kalau zaman dulu lah kita tengok cerita Pirate of the Caribbean. Okey. Siapa nama Leno tu? Siapa nama dia? Pelakon tu? Jack Sparrow. Yes. Dia terpaksa berdepan dengan lanu-lanu lain, bermacam-macam rintangan dengan mistik semua, masuk bawah tanah, masuk dalam gua, badai semua, nak dapatkan apa kita panggil harta karun. Tapi sekarang ni kita tak perlu buat benda tu semua. Kita just duduk depan skrin, kita tekan papan kekunci, and then kita boleh ambil gold kat situ. Katalah kita trade gold lah, kita boleh ambil gold daripada alam maya. Profit, withdraw, masuk kita punya account, dah jadi convert, keluar ATM, dah jadi duit benda nyata. Tu tak ada pun. Itu yang saya masukkan. Duit tu memang terlalu banyak. Unlimited. Jadi kita boleh, kalau lah kita, macam saya cakap tadi, mindset kita kan, itu yang paling utama lah kalau kita nak dapatkan macam satu keyakinan dalam trading. Sebab apa saya cakap keyakinan tu penting? Sebab kalau kita dah kita masih lagi percaya kepada diri kita dalam berhadapan dengan ketidaktentuan harga pasaran yang kadang-kadang jatuh, kadang-kadang naik, lepas tu berhadapan dengan penyata untung rugi, dan dari emosi yang berayun, takut kepada berani, daripada gembira kepada suka duka. Dan kita masih lagi boleh bertoleransi dalam apa jua situasi, sama di dalam pasaran ataupun di luar pasaran, masih lagi mempunyai semangat yang tersisa. Maka itu dia akan membezakan diri kita sebagai seorang trader yang mempunyai kelas yang tersendiri. Itu yang kita nak sebenarnya kita nak beritahu kat luar sana. Ya. Maksudnya keyakinan tu. Kalau kita tak yakin pada diri apa yang kita buat, itu adalah modal insan tu. Maksudnya margin kita yang paling utama, bukannya duit yang kita letak situ. Tapi kalau kita dah tak ada keyakinan diri, maknanya kita tak yakin kita boleh trade, lupakan market. Kita pergi tangkap ikan ke kebun sayur ke, tukar bidang. Jadi kena ada keyakinan kat situ. Dapatkan keyakinan, boost your confidence kat situ, kan? Okey, mungkin Cikgu Amin bermula daripada 88 dan Cikgu Amin dapat pula peluang untuk bersama dengan live trade pada zaman tu. Dan dia akan cakap, Cikgu Amin bolehlah start awal kan. Macam untuk kita bawa ke zaman sekarang ni, masing-masing shortcut. Semua shortcut. Betul. Kan? Semua shortcut. Jadi Cikgu Amin, pendapat Cikgu Amin, masa pengalaman, cerita sikitlah pengalaman membezakan dahulu dan sekarang untuk trade forex. Start trade forex bila? Pertama kali saya tengok currency tahun 1994 lah. 1994. Sebelum tu saya mau kepada CPO. Lepas tu tahun 94 juga ada FKLI, Index Composite. Tapi 94 tu saya ingat pair yang saya tengok mula-mula tu UJ lah dengan GP. Waktu tu bukan NT4 lagi, dia panggil Night Rider. You ingat kan? Night Rider. Jadi betul banyak company waktu tu dia macam scam lah.
Maksudnya dia tumbuh macam cendawan. Waktu tu tak ada lagi amla semua. Jadi tapi kebanyakannya 80% semua scammer kan. Betul. Waktu tu dia memang banyak. Dia nak kumpul dana, lepas tu dia macam dia suruh orang trade, dia tahu orang akan trade mesti kalah punya. Jadi dia tu dia ambil lah. Betul lah. Macam tu, maksudnya tak ada, masa tu Security Commission pun tak ada strict sangat berbanding selepas ada apa ni, itu bukan Security Commission. Security Commission ni ada satu badan yang untuk apa ni, kita panggil mengawal selia pihak broker supaya tak berlaku penyelewengan untuk jaga integriti dari segi keuangan kepada pelanggan ataupun apa ni, player. Masa tu 54 belum ada. Jadi berbalik kepada soalan Pak Su tadi, apa beza dulu dengan sekarang trader? Kalau saya dulu, saya tak pakai laptop, tak ada laptop lagi. Saya pakai apa ni, pen 3 color, merah, hijau, hitam. Pilot. Yang tajam tu saya draw chart candlestick. Dan saya tak boleh buat 5 minit sebab terlampau laju. Jadi saya ambil yang 30 minit. So every 30 minit saya akan plotkan chart tu menggunakan pen tu lah. Yang membezakan pen lah. Pen tu lah. Yang itu untuk yang intraday punya ni. Yang daily pun ada, weekly pun ada. Saya buat pakai kertas ukuran besar lah. Dan bila dah buat tu, saya baru kahwin. Saya tampal kat dinding ruang tamu tau. Orang biasanya kat ruang tamu letak perabot mahal-mahal. Saya tampal kertas graf panjang sampai uncharted territory, zoom dia naik ke atas. Orang tanya, apa benda ni Min? Dia cakap, itu saya soalan yang ditunggu-tunggu, sebab soalan tu macam kita boleh cerita apa kita buat, dan secara tak langsung kita dapat tarik dia sebagai klien saya lah. Jadi apa beza kan waktu tu saya tengok candlestick. Saya tak ingat nama yang saya punya orang yang idola saya dulu lah, tapi dia keluar artikel tu dalam Tulisan Malaysia. Saya memang suka. Daripada situ saya suka pasal candlestick. Kalau dia hidup dalam Tulisan Malaysia dia keluar? Dulu. Kalau dia hidup mungkin umur dia dah 60-an lah sekarang ni. Saya dah lupa lah nama dia. Dia dekat ruangan mana? Saya nak cuba tapi dia tak banyak pasal Tulisan Malaysia ni, dia tak banyak pasal ekonomi kan. Yelah, dia tapi kurang. Dalam artikel dia pasal candlestick. Itu yang saya tertarik pasal candlestick. Masa tahun 94 dah ada artikel tu. Saya tak ingat nama dia. Masa tu. Teruskan. Lepas tu kita exciting lah buat benda tu kan, tapi tak syok pula tak ada indicator. Saya buat RSI, saya cari dalam buku, kira sendiri formula tu. Lepas tu stochastic, saya Josh Land kan, saya kira sendiri dalam buku, saya tulis buku. And then antara RSI dengan stochastic tu, stochastic lebih mudah dia punya calculation dia lah. Ya, betul. Lepas tu pula bila kita tengok benda tu kan, kita faham apa yang dimaksudkan dengan RSI. Kita faham, macam sekarang orang sebut RSI, orang tahu RSI, tapi dia tak tahu apa dia punya asas. Dia tahu awal dulu kan, awal dah besul price divergence kan. Dia tak tahu macam mana pembentukan dia, macam stochastic juga kan, dia tak tahu. Macam Cikgu Amin yang lukis sendiri, yang buat kiraan sendiri. Kiraan. Lepas tu stochastic saya cari dalam kedai buku dekat jalan Jalan Tengku Rahman, Pustaka Mukmin ke. Saya baca buku, nak beli 300 lebih, buku dia mahal. Saya baca, zaman dulu 300 mahal. Tak ada telefon nak snap pun. Saya tulis formula kan, balik ke office saya buat. Lepas tu kan, nak dapatkan satu nilai MACD tu, dia kena ada 26 kolom. Susahnya nak buat, saya kata lupakan. Itu belum parabolic SAS lagi tu, yang bintang-bintang tu kan. Last saya stick kepada RSI dengan stochastic. Dua tu cukup. And then itu dulu punya cerita lah. Tapi sekarang ni semua indikator-indikator macam-macam saya dah cuba lah kan. Tapi saya fikir-fikir semua dipermudahkan. Maknanya sekarang ni saya lebih percaya kepada price action lah. Jadi kat situ kan, bila macam ada satu lagi, saya rasa orang macam Pak Su pernah dengar point and figure. Ini orang itu dulu memang bagi saya itu king of the chart lah. King of the chart lah. Sebab dia memang plot price itself. Dia tak ada kena-mengena pun indikator kat situ. Dia untuk orang yang buat price action, point figure tu adalah satu tools yang antara yang baik lah. Tapi sebab forex ni dia ada decimal 5, agak susah sikit lah saya nak carikan dia punya mungkin pip, 2 pip, 3 pip kan. And then dia laju, memang tak sempat kita nak buat. Jadi
sebenarnya ada komputer yang boleh bantu buat benda tu semua. Jadi kalau bila kita buat komputer, dia tak ada feel tau. Sebab bila you buat point figure kan, every time dia naik, you cross kan, every time dia jatuh, you circle, you feel the market tau. You dapat rasa dia punya pergerakan harga kat situ. Beza dengan kita tengok skrin je. Lepas tu pula kan, bila saya dah maju sikit lah, maju lah dah ada laptop, dah ada kita panggil Metastock, dah ada software semua kan, kita just key in data, semua apa benda nak semua keluar. Tapi saya masih juga nak draw. Dia tak boleh hilang dia punya tu. Nak ambil masa juga untuk saya adjust. Dia sebab feel ke sebab apa? Feel dia lain. Bila you draw kan, katalah you draw half an hour punya bar chart kan, ada piercing ataupun ada inside bar breakout kan, you dah dapat agak apa yang akan datang, apa you nak action yang you buat bila berlaku the next bar. Contohnya katalah macam tadi saya tengok ada goal tadi kan, pagi-pagi dia buka shooting star, ni H4 lah. Lepas tu ada satu kita panggil harami ataupun kita panggil inside bar lah. Kemudian dia pecah dia punya low line, short the burger kat situ. Kalau saya punya lah, kita short kat situ, and then kalau ambil untung, kita jangan target sampai banyak. As long dah untung pun cukup lah. Lepas tu pun dia ada support ke bawah kan, kita ambil untung, and then sekarang dia rebound. Bila rebound ni, saya tengok ada hammer pula kat situ, and then saya kata this is a formation of the inside bar failure. Kegagalan inside bar mungkin akan membentuk pattern hikake. Jadi saya tunggu je lah, tunggu order untuk breakout yang pagi tadi punya inside bar, di mana orang yang masuk inside bar tadi dia akan nak keluar, dia terperangkap. Jadi kita masuk daripada trader terperangkap. Sebenarnya strategi urus niaga ni ada 3. Satu ada 3 3. Satu kita panggil breakout strategi, dan benda ni banyak orang gunalah kebanyakannya. Dan yang kedua kita panggil pullback strategi. Maksudnya dia buy on weakness, sell on strength. Masa market tengah up, lepas tu dia lemah je, dia tunggu je reversal, nak up dia beli balik kan. Dan yang ketiga kita panggil false break punya strategi. Kita ambil daripada mereka-mereka yang dah terperangkap dalam pasaran. Saya sebenarnya banyak benda nak cakap, tapi saya tak tahu nak susun. Tak apa, tak ada masalah. Dah scattered tu, berterabur. Tapi tak apa, kalau dia keluar nanti Cikgu Amin tinggal just make it smooth je. Kita dah tahu dulu dan sekarang, dan saya tak rasa ada newbie kita yang sanggup melukis macam mana Cikgu Amin buat. Dulu sebabnya kekurangan kemudahan. Tapi bila dah ada kemudahan, cikgu tetap nak menggunakan lukisan tu sebagai tapi sekarang tak buat lah. Yelah, ni kita cerita nak adjustable. Proses asimilisasi tu saya buat juga. Akhirnya sampai sekarang sebab mata pun makin lama makin dah kurang, so saya just fokus pada yang dah ada tu lah. Maksudnya dia dah siap semua situ. Jadi cuma kalau kita tengok sepintas lalu je, kita tak feel. Jadi kita tengok lama tenung baru kita dapat feel chart tu. Maksudnya kita trade what we see. Ramai orang dia belajar pasal technical kan. Kalau kita tanya balik apa itu technical analysis kan, saya rasa tak ramai yang tahu apa maksud technical analysis kat situ. Jadi siapa pelajar yang MSTA, Member Society of Technical Analysis, itu antara soalan yang wajib tu kena jawab tu. What is a definition of technical analysis? Jadi dalam bahasa yang kita cakap, bahasa mudah perbincangan, maksudnya satu kajian tentang harga melalui yang digambarkan melalui carta, dan kita gunakan benda tu untuk meramal ke mana harga pasaran berlaku. Itu maksudnya definisi of technical analysis. A study of price action through chart to predict the future movement. And then ramai juga orang tak tahu tentang the premises of technical analysis. Saya ada buat satu, macam baru-baru ni saya ada buat satu kelas mingguan lah. Dan dalam kelas mingguan tu memang saya tekankan kepada student tu fahamkan apa maksudnya kita panggil the premises of technical analysis. Ada 3 tu. Benda tu semua dia akan impact pada kita punya diri kita. Sebab bagi saya trading ni
orang cakap senang kan, sebenarnya tak senang, macam senang. Susah. The pressure tu tremendous. Lepas tu pula kan, kita mengambil masa beberapa tahun membangun bersama sistem, rebah tersungkur bersama kerugian, kemudian kita buat balik postmortem, kita buat kerja keras, memang berbaloi. Tetapi kebanyakan orang fikir nak buat duit cepat. Ya, itu. Dia nak fast money. Sebab digambarkan melalui media-media yang lain, ditunjuk wah ini profit macam ni, profit macam ni, profit macam ni. Saya memang nampak ada trader yang buat, kawan saya sendiri pun, dia start dengan $100 in 5 hours dia dapat $27,000. Marvelous, awesome, a truly remarkable return. Memang betul lah. 5 jam dapat 27,000. That is true story. Ada video dia sekali, tapi saya tak nak cakap lah siapa dia kan. And then semasa saya pergi Sabah dulu, ada satu seminar, dalam bilik tu pun dia buat in 1 hour from $100 become $4,000 in 1 hour. Sejam gaji dia $4,000. 16,000 RM. 44, 16. Saya berapa ratus je. Sebab saya punya style bukan macam dia punya style. Dia separuh. Prinsip dia guna dia menggunakan leverage itu sebagai dia make use full throttle. Ya. Layer, dia punya layer. Naik. Dia yakin dia full throttle terus. Bila market naik increase, dia tambah tendang bunyi kan. Dia tu dia masuk. Bila dia naik, dia tambah tendang sampai bila masuk. Itu yang market. Tapi syarat dia kena market tengah laju lah. Betul. Dan jadi kat situ kan, sebenarnya kan, walaupun kita cemerlang pada masa yang lalu, dia bukan satu jaminan yang kita boleh berjaya untuk seterusnya next di masa-masa akan datang. Itu sebabnya bila orang tu dia betul-betul top sekali tu je, dia pernah dapat, katalah kita panggil contoh Dan Zenger ataupun Dennis William ke, ataupun dia mungkin dapat lepas tu tak dapat. Dia nak dapat balik yang macam tu dah tak ada. Nak constant tu tak ada. Serupa juga macam William. Saya tengok William je. Dia ada buku tu dia start daripada 10k jadi 1 million in a year. Tapi in a year? Tu je lah, tahun tu je lah. Jadi macam tu jugalah, macam kehidupan kita boleh buat something yang benda-benda yang memang cemerlang, tapi kita tak dapat nak constant benda tu kan. Jadi sebab kita katakan benda ni macam macam saya cakap tadi lah, kecemerlangan kita pada masa lampau bukan jaminan yang kita akan cemerlang untuk seterusnya. Sebab kita mungkin ada satu sistem yang betul-betul menjadi, ataupun kita boleh katakan kita follow kita punya technical garisan kawanan urus niaga, tapi kita masih juga boleh rugi. Betul. Rugi tu tetap sentiasa ada kan, sebab pasaran urus niaga ni sentiasa berubah-ubah. Jadi dia boleh rosakkan kita punya chart. Jadi situlah timbulnya premises yang pertama dalam technical analysis tu. Dia kata price, action, discount, everything. Maksudnya price action boleh bergerak mana dia suka. Maknanya you letak depo $30, you nak lawan hari-hari ada billion transaction. Who are you to fight the market kan? Dan kita kena ingat market tu kan, dia boleh buat apa yang dia suka kat kita. Kita tak boleh buat suka kat dia. Dia boleh bagi kita kegembiraan, dia boleh buat kita murung, dia boleh bagi kita untung, dia boleh ambil kita punya untung. Biasanya dia ambil tu lebih banyak lah daripada dia bagi. Iyalah, betul. Itu tak dinafikan lah. Pak Su ada trade juga kan? Saya taklah, saya tak trade. Kalau trade memang dia tahu maksud kita lah. Lepas tu pula kan, kita fikir-fikir balik kan, kita tak mampu nak mengubah apa yang pasaran tu lakukan kepada diri kita, tapi kita mampu bertindak untuk melakukan sesuatu tindakan apabila pasaran tu cuba melakukan sesuatu kepada kita. That one for sure thing. Pak Su faham tak apa saya cakap tu? Maknanya dia macam katalah kita tak boleh kontrol, tapi bila dah sampai market tu, kita dah against kita dah macam nampak market tu dah juluh ke bawah, kita buy.
kita duduk tunggu lagi kan. Maknanya benda tu dia dah market dah lakukan sesuatu pada kita, tapi kita tak bertindak. Itu yang saya maksudkan, kita mampu bertindak. Maksudnya tapi kita leka dia sebab leka ke apa? Ataupun kita percaya yang konon-kononnya market tu kita boleh dengar cakap kita. Yalah, macam tu jugalah. Sebab apa? Bila orang tu ada, kita panggil define mechanism method. Dia macam an objectively define mechanism method. Dia percaya dengan sistem dia. Lepas tu dia dalam perjalanan dia nak menuju ke puncak keuntungan tu, dia akan diganggu oleh 2 ekor setan gondol lah. 2 ekor setan gondol ni nama dia adalah greed and fear. Jadi bila kita mengetahui hubungan negatif di antara dua faktor ketamakan dan ketakutan tu, kita mungkin terkejut bila dalam usaha kita untuk mengelakkan kerugian, sebenarnya kita mencipta kerugian tersebut. Maknanya kat situ, bila sampai masa kita nak bertindak, kita diam-diam duduk kaku. Bila kita nak masuk dalam market, susah nak masuk tu. Tak confident lah. Market naik, dia tulis balik, tunggu. Market naik, tunggu. Lama-lama dia jadi burantu. Kita panggil owl trader. Dia nak masuk tak confident. Once dia dah masuk, dia punya confident memang tahap dewa langit ke-7. Sebab apa? Market dah jatuh, dia kata, uish, market naik. Naik, jatuh kan? Naik, boleh sikit. Tengok naik. Jom jatuh balik. Dia hold lagi tau. Dia hold. Maknanya dia menggunakan teknik harapan kat situ. Harapan terlalu tinggi tu. Harapan setinggi gunung kan. Jadi okay. Bila dia macam dia kita panggil hold, lama-lama dia die in a hole. Jadi kan macam juga sindrom frog, sindrom katak yang katak dia 2 alam. Dia boleh hidup dalam air dan darat. Jadi dia rasa dia bagus lah. Kita letakkan katak tu dalam besin, kita jagang air, menggelegak-gelegak, kita tengok je katak tu apa dia buat. Lama apa jadi pada katak tu? Matilah kan? Masak kan? Sebab dia kena rebus kan? Okay, sekarang saya nak tanya Pak Su, siapa yang bunuh katak tu? Kenapa katak tu mati? Cuba Pak Su jawab. Panas kan? Air menggelegak kan? Tapi sebenarnya yang membunuh katak tu ialah sebab dia tak nak melompat daripada besin tu. Betul tak? Itu yang attitude dia. Maksudnya dia tu binatang yang memang dia punya kita panggil dia punya nature dia melompat. Tapi bila dalam keadaan macam tu dia tak nak lompat. Macam itulah pada trader yang berlaku. Bila market tu dah injured, dia duduk je. Dia dah tahu dah. Kalaulah dia masuk buy, price dah jatuh macam confirm. Tak apa teruskan. You mana-mana tanya orang technical pun, daripada buying tu dah jadi selling, tapi dia masih lagi kata buy. Jadi dia tak nak bertindak, dia duduk. Itu yang faktor tu yang menyebabkan dia tak. Itu yang saya kata tadi. Kita mampu untuk bertindak, dan kita mampu bertindak untuk melakukan sesuatu tindakan bila market cuba lakukan sesuatu pada kita, tapi kita tak buat benda tu. Tak bertindak apa-apa pun. Tak bertindak. Benda ni saya tak cakap orang lain lah, diri saya pun ada juga benda ni. Sebab benda ni kita manusia, emosi tu kan. Sebab kalau ikutkan John Van Tett punya cake of trading tu, 10% is system, 30% is money management, and 60% is psychology of trading. Jadi faktor kejayaan tu bukannya pada sistem sebenarnya. Jadi kalau nak how to be an expert trader, dia ada 3 step yang dia perlu lalui. Tapi saya simpan dia dulu. Saya cerita yang lain dulu. Jadi yang tadi kan, bila berlaku punya tu, kita tengok market tu memang dia bergerak mana-mana dia pergi, dia suka. Itu disiplin pertama. Maksudnya price action, discount, everything. Yang kedua, market move in trend, ataupun dengan kata yang lain, ada wave kat situ. Dow Jones punya teori. Dia ada peringkat accumulation, kemudian dia naik gelombang pertama, dia buat retracement, gelombang kedua, kemudian peringkat ketiga tu gelombang yang paling panjang lah. Kalau pernah dengar elite wave kan, gelombang paling panjang sekali, itu kita panggil advancing, fasa advance. Lepas tu market buat wave keempat, dan wave keempat ni biasanya dia tak boleh bawah daripada yang puncak yang pertama tadi. Kemudian dia akan wave yang terakhir tu kita panggil distribution. Waktu peringkat tu dah kita panggil sebagai
kalau kita masuk juga, maknanya kalau kita nampak ada macam certain value kita nak masuk, kita panggil euphoria. Masuk market waktu tu orang dah kegilaan, nak buy, lalas bye kan. Jadi kat situ kan sebenarnya trend ni dia ada 3 lah kategori. Pertama kita panggil strong, very strong. Yang kedua kita panggil healthy trend, dan yang ketiga kita panggil weak trend. Ada 3 tu lah. Ada 3. Untuk yang strong tu biasanya dia punya retracement tu lebih kurang 38.2% tu lah, ataupun 1/3 from Fibonacci retracement. Dan biasanya kalau price tu maintain dapat, itu wave pertama tu lah kuat, dia maintain dia punya retracement level tu, kita panggil apa, Fibonacci pertama 1/3 lah senang cakap, dia punya nisbah dia 38.2%. Kita nak cuba masuk, kadang tak dapat, miss the boat, price naik sebab dia punya momentum tu memang kuat, price momentum tu kan. Lepas tu pula semasa dia retrace tu ada 3 bar, ataupun kita panggil rising tree method. Kemudian dia pecah ke atas, keburukan ni kalau kita lambat tunggu memang kita tak dapat. Jadi macam mana cara kita nak masuk? Kita kena masuk bila dia break the latest high, the previous swing high tu kan. Jadi yang untuk yang healthy punya trend, biasanya market akan buat correction sampai 50% ataupun 60 golden ratio tu 61.8%. Dan waktu tu kalau market rebound ataupun kita nampak ada bullish pattern, dan kita boleh masuk. Dan pada kalau lah price tu di penghujung tu dia buat wave kelima, dia buat 100% retracement, dia cecah kepada nilai yang terendah yang terkini, and then dia naik balik. Semasa dia naik balik tu, dia tak lepas yang the previous high ataupun dia pergi sampai 61.8%, masa tu kita boleh masuk short. Lepas tu kita nampakkan dia punya RSI tu ada price divergence, maksudnya price make a new high tapi oscillator make a lower high. Benda ni berlaku kat saya pada tahun, saya tengoklah 2000 lebih lah, waktu tu BN menang besar. Ini pengalaman best ni. Okay. BN menang besar waktu tu kan. Pukul 12 lebih keputusan pilihan raya menang besar. Ahmad Badawi lah masa tu, tak salah saya lah. Wah, klien call saya, Amin, I put 50,000, come tomorrow, I want to buy. Lepas tu on the way ke office tu, pagi-pagi tu jam tu, Amin, where are you? Dah apa belum kan? I put 10,000, buy. Oh. Lepas tu pagi tu, dari pagi sampai ke petang semua calling to buy. Masa tu tak ada DMA, semua pakai kita sebagai apa? Remiser ataupun kita orang tengah lah untuk Cikgu Amin menjadi remiser lah masa tu, orang tengah, broker lah. Broker. Lepas tu semua calling to buy tau. Besok jatuh lagi, buy lagi. Saya punya klien saya, kawan saya, kawan baik saya, dia dah dapat lebih kurang 300,000 dah untung, tapi sebab dia tamak nak ambil lagi. Dan lepas tu dia punya untung tu kan dah kurang lah. Nasib baik dia cover, dia kata dia nak beli Nazar waktu tu, Nazar Ria. Masa tu Nazar Ria tengah meletup lah. Lepas tu Lala dapat juga dia beli dia short balik. Jadi saya tengok masa kejadian tu berlaku, dia sebelum pattern yang make a new high tu, dia ada triangle, symmetrical triangle. Jadi panjang dia punya base tu, itu yang dia akan pergi kan, puncak dia kan. Bila dia make new high, and then saya tengok RSI dia make a lower high, saya kata this is a price divergence, a warning sign. Jadi kita yang masuk. Dan kebetulan pula pada hari tu ada pattern dark cloud cover. Cloud cover ni is a reversal pattern. Jadi orang yang tak baca pasal technical ni, orang lebih percaya kepada fundamental, itu yang terkena kat situ. Begitu jugalah pada tahun 2007. Ini pengalaman yang paling dahsyat lah berlaku kat saya. Saya tak perlu tanya ni, cikgu je jawab ni, seronok ni. Teruskan cikgu. Saya nak 2007 nak cerita pun debaran dia ada lagi ni. Wow. Dia pun kuat jantung saya ni dengar ni. Kalau ada stetoskop dia dengar duk. Sebab apa tau? Dah berapa tahun kebelakangan ni? Dah 12 tahun. Luka tu masih ada lagi kat sini. You tahu tak berapa loss yang saya terima waktu tu? Dia ibarat macam bom atom yang meluluh. Cikgu, sinikan sikit mic. Okey. Bom atom yang meluluh lantakkan bandar. Lantakkan. Wah, ini bahasa baku seronok dengar ni. Okey. Bandar Hiroshima dan bandar Nagasaki. Macam itulah yang berlaku pada akaun yang saya handle waktu tu.
Berapa orang? Ibarat gunung rata. Uish. Berlekuk. Dah kata berlekuk pula. Ada air tasik, hujan turun. Jadi tasik. Ada ikan lagi. Saya perlukan Ultraman Untuk selamat. untuk kampus balik tanah tu kan. Maksudnya kat sini klien saya tu dia overloss tau. Maksudnya negatif. Oh, yeah. Berhutang dengan syarikat broker. Saya tak nak sebutlah syarikat broker apa kan. Okay, baik. Jadi saya lebih kurang about 2 million something lah dia punya losses. Bukan losses tau, negatif. Dia dah kosong. Tak, Become loss tu negative. kita tahulah dia habis, dia tapi punya. sekarang dia negatif. Waktu tu kan kalau tengok dia punya, kita punya pergerakan harga tu, dia December 2006 tu dia macam parabolic move tu. Dia punya pergerakan. Klien saya tu dah dapat daripada 20,000 dia dapat 120,000 masa tu. Memang macam melang lah. Dia parabolic move. Lepas tu keluar Sfaba, dia kata berusaha make a new high. Oh, beli. Masa tu saya tak ingat Yusri Iskandar ke siapa dia punya CEO. Lepas tu orang beli. And then apa yang berlaku kat situ, Chinese bubble dia panggil. Kan bubble jatuh kan. Jadi bila berlaku macam tu, semua market foreigner semua jual tau. Yang kena local. Bila local ni dia tak ada sustaining power. Dia jatuh. Kalau kita tengok balik selepas postmortem berlaku kejadian tu, rupanya dia jatuh memang dekat golden ratio. Lepas tu dia naik lebih tinggi lagi daripada harga yang sebelum ni. Tapi sebab kita punya sustaining power tak ada. Kalau macam foreigner tu dia ada. Dan pada waktu one of my client dia datanglah duduk sebelah saya kan. Selepas kejadian? Ni masa kejadian. Dia dah yang untung 120,000 tu lah. Buy. Lepas tu dia jatuh, dia sell 200 lot. Bila dia dah jatuh kan, dia nak sell lagi. Maksudnya dia dah sell cut loss, sell new untuk short selling. Baik. Jatuh, ada untung. Tapi biasalah bila untung tu tak cover rugi yang banyak, kita ada perasaan tak nak cover. Kita tak nak ambil dulu. Macam tu juga. Sebab itu kita panggil revenge lah. Selalunya macam kita dah kalah. Kita dah kalah kan. Kita kalau next trade tu janganlah kita nak ambil kat untung tu sama dengan kalah ni. Kita build up balik perlahan. Jadi kebanyakan ni macam tak nak. And then market naik balik tau. Yang short tadi rugi balik. Bila naik balik, boom, they cut and turn, buy 200 lot. 200 lot buy, zop, tup, jatuh balik 3 round kena. Minus 600k terjadi pada akaun dia. Dan pada waktu tengah hari dia punya akaun tu masih lagi 400 lebih. Sebab nak tunggu petang punya, sepatutnya dah ikutkan, dah kita panggil margin call, kena clear on by noon. Tapi dia minta saya postpone sampai petang. Sebab nak tunggu petang dan loss ada 120k kat situ. Jadi benda-benda macam ni, ini sebenarnya benda-benda yang macam kita panggil tsunami lah dalam pasaran. Sebab apa, bila kita kenangkan balik, saya waktu tu nak cover balik, cari balik klien-klien yang rugi tu, top up balik. Memang ada yang yang ada yang besar-besar CEO tu dibayar kan, tapi ada yang macam, ada juga macam yang kecil-kecil tu memang burn je tu lah. Saya kena bayar lepas tu. Dan one of my client ni, dia sekarang ni macam very close lah, my best friend juga lah. Saya tak nak sebut nama dia lah kan. Daripada situ dah jadi macam very close lah dengan dia. Dan dia bayar, walaupun dia susah kan, dia bayar sikit-sikit. Selepas 2 tahun habis 600,000 dia bayar. Cikgu, boleh terangkan sikit siapa yang punya kuasa untuk bila dah profit ataupun nak keluar dengan masuk market? Siapa punya kuasa? Cikgu Amin ataupun klien? Itu waktu tu kita panggil kita tak boleh masuk without client consent. Maksudnya klien dia, kalau ikutkan saya kena potong tu. Tapi sebab klien kata tak nak potong lagi kan, saya potong, tiba-tiba naik pula kan, dia blame saya kan. Jadi kita sepatutnya memang saya punya salah lah kat situ. Itu sebabnya pihak broker tu dia tak salahkan klien, dia salahkan kita. Sebab kita yang trade, kita yang handle benda tu. Jadi lepas tu bila dah dalam masa 2 tahun, masa tu saya buat kerja mengajar lah sebagai nak menampung
kita punya income kat situ. Jadi kan saya punya pandangan dalam market ni sebenarnya, bila kita dah lalui benda-benda macam tu kan, dia akan menyebabkan kita rasa macam lali lah untuk dengan kerugian. Sebab bila kita dah lali dengan kerugian, jadi kita rasa dah macam tak berapa takut sangat dengan kerugian kat situ. Sebab Cikgu Amin dah kena benda yang sangat besar. Dan juga sampai daripada 2007 dah 12 tahun masuk 13 tahun, masih lagi luka tu ada lagi dekat, terasa lagi kan. Dan dia ada masa tu ada efek emosi masa tu Cikgu Amin. Boleh kongsikan? Kadang-kadang budak ni kena 2000 USD pun dia dah bucu katil. Saya memang waktu tu memang kita rasa macam mandi tak basah, tidur tak lena semualah. Memang tak saya tak dapat bayangkan sebab kita meniagakan kita dagangkan modal dari fund daripada orang. Lepas sekarang pun ada juga yang buat fund besar, ada rugi. Ada. Semua dia orang tak expose je. Ada. Rugi takkan nak expose. Rugi dia tu semua ratus-ratus ribu US dollar tau. Bukan sikit, ada sebenarnya. Benda tu masih ada lagi benda tu. Kerugian tu pasti. Benar lagi membenarkan. dalam perdagangan forex pasti. Rugi tu pasti. Jadi kan emosi tu. Emosi. Jadi masa tu saya parking dah tengah hari buta, tengah hari panas-panas tu, saya jalan-jalan, saya air mata saya boleh mengalir sendiri tau. Maksudnya saya macam rasa macam macam rasa sedih pun ada, macam-macam lah. Jadi saya tetap kuatkan saya punya ni. Saya kata aku sebagai seorang lelaki harus jalan terus untuk jangan patah semangat kat situ kan. And then kan, kalau ikutkan balik kan, ada kisah lain yang pernah saya alami juga. Waktu tu nak cerita boleh ke ni? Boleh. Tak ada masalah. Waktu tu kan saya ada berapa minit lagi? Boy, berapa minit lagi? Tinggal 10 minit. Baik. 10 minit kan? Itulah saya pun rasa macam ya Allah kurangnya. Tak sempat nak cerita teknik saya. Itulah tu. Okey. Berapa minit tak apa. Extend sikit Okey, jom. Nasib baik Boy boleh extend. Saya nak cerita tu ataupun nak boleh kita cerita yang pengalaman lagi satu tu. Saya kerja kat forex tu lah. Dia bayar gaji basic plus commission. Baik. Sebab kita cari orang, saya masuk, kita dapatlah commission di situ kan. Lepas tu kan, saya bercampur dengan budak-budak baru graduate daripada overseas semua kan. Kemudian dah belajar semua. Lepas tu hari Jumaat lepas tu kita nak pergi semayang daripada bas mini masa tu. Bas mini laju sampai nak semayang ke Masjid Pakistan dekat Coket. Company tu dekat Jalan Sultan Ismail. So saya cakap Masjid Pakistan dia lambat tak, pukul 2 baru semayang kan. Kalau you pernah semayang sana lah. Dia lambat dia ikut waktu Pakistan. Dia ikut waktu Pakistan. Lepas tu boleh pula macam tu. Ya betul. Pergi semayang Jumaat kat sana Masjid Pakistan Coket tu. Lepas tu terus masuk Sentul sampai ke dekat korporasi polis bas mini tu terlajak. Pasal terlalu laju sangat. Baru berhenti lepas balik semayang Jumaat tu kan. Bos panggil saya, manager lah, Amin come. Cakap, and then dia cakap apa kat saya tau, you are fired. Saya rasa kenapa dia buang saya kan. Kalaulah saya tak bertanya kepada dia kenapa dia buang saya, kita tak tahu alasan dia apa kan. Mungkin saya tak sedar apa kelemahan saya kat situ. Dia kata you kerja makan orang macam orang makan gaji, buang macam buat kerja admin. You sebagai orang admin, you kena keluar, you kena cari klien, you kena cari fund nak manage. You macam ni punya kerja kan, dia tak ada macam makan gaji buta je kat situ lah kan. And then pack all your thing and get out. Dia cakap. Saya waktu tu tergamam tau. Kalau you ada tengok cerita Tom Hanks. Dalam filem Jerry Maguire. Itu filem tu memang bagus. Kalau you tengok kan, dia bagi inspirasi daripada, dia pun kena fire juga. Tapi masa dia kena fire tu, dia ambil aquarium kat pejabat dia, buat balik. Dan dia ada orang ikut dia. Tapi saya tak adalah buat aquarium kan. Saya pack everything semua kan. Lepas tu saya keluar sesenyapnya. Bos dia kata, prove me that I'm wrong. Saya ingat lagi kata-kata tu. Jadi menguatkan kita semua. Saya kata, you tak tahu lagi saya punya potensi. Saya cakap, saya tak keluarkan lagi saya punya potensi lagi. Saya cakap. Lepas tu kan, bila saya keluar packing perlahan, saya pergi dekat The Well.
orang rumah saya kerja dekat Arab Malaysian depan tu. Jadi sementara dia tunggu dia balik, saya duduk dekat well. Saya duduk basa-basi. Saya cakap, you are better than you think. You ada lebih baik daripada apa yang you fikir. Saya cakap, you boleh bukti kepada dia. Lepas tu kan, masa balik saya tengok orang rumah saya daripada traffic light, baru kahwin kan. Indah je waktu tu. Lepas tu indah je. Balik dalam kereta. Dalam kereta kan, keluar lagu M. Nasir. Apa ni? Alang-alang menyelup Bekasam tu. Alamak, mentera sebelah pagi. Meremang dulu mama. Berantuk-antuk lagu tu. Dahsyat lagu tu. Secara tak langsung saya pun jerit. Saya menyanyi lagu tu tau. Orang rumah saya tengok je, dia tak tahu lagi kisah saya kena. Kisah kena tak tahulah sampai sekarang dia tahu ke tak tahu. Saya pun tak cerita kot sangat. Lepas tu bila berlakunya tu kan, the next morning saya jadi macam ayam jantan yang bangun lebih awal daripada orang lain, berkokok. Setiap step yang saya buat tu, saya buat penuh semangat. Setiap bercakap penuh semangat, jumpa orang penuh semangat. Apa-apa yang lakukan semua penuh semangat. Saya nak buktikan kepada orang tu kan. Waktu tu saya tak ada kereta lagi, naik bar. Ada kereta lah kan. Lepas tu yang tak ada kereta ada cerita lain lagi lah. Wah, panjang kena ada siri 2 ni. Lepas tu kan dia kita panggil sebagai buat apa yang kita dah, apakah yang tertinggal dalam diri kita yang boleh membangunkan lagi kita untuk lebih berjaya kan. Jadi bila tu saya start marketing. Saya ada 2 kaki yang baik. Saya ada idea yang nak ketengah pada orang. Jadi saya jumpa orang cerita secara jujur yang kita nak manage fund ke ataupun tentang market pasaran kan. Kalau orang tak ada duit, dia confirm dia akan masuk kat situ. Sebab saya pernah close satu manager di Maybank di Kelang. Call dalam telefon je. Lepas Jumaat call dia, cerita terus saya check. Just as simple macam tu lah. Tapi waktu tu tak ada macam sekarang punya komunikasi semua kan. Mudah sekarang. Berbalik pada tadi kan, sebenarnya ada lagi cerita yang lain saya nak cerita kan. Macam tadi kita panggil market move in trend kan. Yang ketiga, trend tu maksudnya dia memang kita kalau nak beli, kita beli bersama dengan trend. Maksudnya if you buy in uptrend market, you can let your profit run, but you short in uptrend market, see money take money. Sebab dia akan buat retracement aja kan. Betul. Maksudnya kita jangan tamak. Kita market jatuh sangat, dia rindu dengan MA, dia nak pergi MA balik kan. Kita boleh short kat situ, kita nampak ada reversal short, tapi kita jangan expect tu terus reversal terus. Dia mungkin buat retracement. Jadi selalunya kalau kita short in uptrend market, see money take money. Maksudnya hit and run kat situ lah, touch and go. Lepas tu kan, yang ketiga, history repeat itself. Jadi saya ulang balik yang pertama tadi. Yang pertama, price action discount everything. Yang kedua, market move in trend, and this trend are more likely to continue than not. Yang ketiga, history repeat itself. Maknanya kat sini saya rasa Pak Su pun biasa dengar macam chart pattern kan, head and shoulder, double top, flag kan. Benda ni kan dah berlaku sejak zaman the golden age of chartist tahun 1930-an dulu. Zaman Gunn, zaman Wyckoff, Shebecker semua kan. Jadi benda dulu pun pakai chart tu. Macam Gunn tu dia ada upah orang draw chart. Dulu bar chart dia bukan candlestick. Dia orang tak tahu lagi candlestick baru lagi dia orang tahu tahun 90-an. Saya pernah Google tu pada tahun-tahun awal 50-an. Pakai bar chart tu kan. Saya tengok dalam gambar cakap wow, dahsyatnya orang trade. Mostly on daily lah, based on daily. Sebab dulu tak ada. Tak macam sekarang. Jadi bila sekarang kita tanya balik diri kita kan. Kita dah tahu kita trade with a trend. And then kita trade based on history repeat saya, based on the chart pattern semua. Kita tanya balik, kenapa kita kena make money? Sebab kita tahu flag pattern tu akan berlaku. Tapi kenapa kita tak make use yang pattern tu? Kenapa kita tak make money? Jadi setelah itu datang pertanyaan kepada diri kita, keyakinan kita kat situ. Maknanya kadang-kadang orang dia lebih bergantung kepada indikator dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita kalau fokus pada price action tu pun dah cukup. Untuk price action ni dia ada, kita panggil go naked with price. Dia kena ada wajib tahu pertama macam candlestick, yang kedua chart pattern, yang ketiga trend, yang keempat Fibonacci retracement, yang kelima support resistance. Lepas tu kita kena tahu factor to watch, macam indicator tu kita gunakan sebagai supporting ataupun nak filter kita punya decision. Dan yang kedua, kita bergerak bersama dengan trend. Jangan don't buck the trend.
Dan yang ketiga warning sign ataupun kita panggil sebagai price divergence. Dan 5 perkara yang kita perlu tahu sebelum kita masuk market. Pertama, kita kena macam map the trend. First sekali, map the trend tu maksudnya kita tengok big picture. Contohnya kita ambil weekly chart ataupun daily chart. Kita tengok mana trend terkini kan. Katalah daily chart dalam keadaan ujung dah oversold, and then kita nampak ada satu piercing pattern ataupun engulfing pattern. That is sign market nak reversal. Jadi kita buka pula H4. Bila kita nampak H4, market kadang dia tak pergi atas, dia mesti retracement kan. Jadi masa dia pusing kat atas balik, masa dia masuk. Tapi nak cari benda tu bukanlah selalu berlaku. Kita kena tapi kita tengok pair banyak pair kan, kita boleh pilih lah kan. Itu kita panggil map the trend. Yang kedua kita panggil spot the trend and go with the trend. Maksudnya kita kena tahu lukis trend channel, dan kita kalau boleh kita masuk bersama dengan trend lah. Kalau kita nak short tu, kita make sure trend tengah jatuh lagi lah, mungkin kita buy on strength lah kan. Yang ketiga, kita kena tahu kat mana nilai tertinggi, nilai terendah, ataupun nilai dalam tertinggi dan nilai terendah terkini, ataupun dalam arti kata lain support and resistance. Bila kita dah tahu support resistance, kita dah tahu kalau pecah support ke bawah, pecah resistance naik ke atas. And then kalau dia pecah atas, kerana dia main balik kan, false signal kan. Macam tu, macam mana nak tahu teknik false signal tu, saya nak cerita dalam ni agak terhad. Sebab saya memang ada buat kelas lah setiap minggu hari Rabu. Itu nanti saya cerita kemudian lah kalau ada masa nanti. Lepas tu yang seterusnya, kita tahu kat mana price dia nak buat retracement. Yang keempat, know how far the price will retrace. And then yang kelima, yang akhir sekali, warning sign lah, maksudnya price divergence. 5 faktor ni kalau kita tumpukan, insya-Allah kita can make money. Alhamdulillah. Ada yang bertanya juga tentang kelas. Sebelum kita berakhir kan, kita dah cukup masa 1 jam. Saya bagi dalam 5 minit boleh buat? 5 minit untuk promote, sebab sebenarnya saya daripada Centrade Academic. Kami ada buat Centrade Academic. Kami ada buat kelas mingguan setiap hari Rabu pukul 8.30 sampai pukul 11.30 di Unicel Shah Alam. Unicel Shah Alam section 7. Baik. Kelas ni sebenarnya bukan saya saja yang mengajar, yang ada situ 7 sifu yang bergabung. Ramai. Semua power. 7 sifu market wizard. Master Yoda ada, The Jedi ada, Darth Vader ada, semua ada. Daripada yang 7 tu, ada 2 orang algo trader. Algo trader ni, dia jenis yang budak-budak baru ni lah, jadi pakai komputer semua, algo. Dia tak pakai semua coin figure ni. Sebab ialah dia budak-budak baru sekarang, dia kreatif. Lepas tu pula, every time signal terkeluar, dia hantar kepada MT4. Siapa yang datang kelas tu, yang daftar register, dia akan dapat dekat MT4 tu ada signal buy. Yang 2 orang algo trader ni punya kerja, dia support kat situ. Itu benefit siapa yang join kelas tu lah. Dia sampai macam saya mau kepada akademik, saya cerita pasal tentang technical analysis, asas-asas technical analysis, mungkin ada money management ke, ataupun mau kepada psikologi nak bagi semangat. Dan ada yang pakai fundamental. Itu saya punya guru besar lah. Maknanya semua ada kepakaran masing-masing. 7 orang tu mempunyai kepakaran masing-masing. Jadi siapa yang dia punya, tapi Commune Memphis dia ada lah. Saya cerita lah, Commune Memphis dia lebih kurang RM100 sahaja. Bayar sekali sahaja seumur hidup, dan boleh datang tiap-tiap minggu sampai pandai. 100 sekali saja, memang murah sangat. Nak kita orang punya duit minyak datang tiap-tiap minggu pun tak lepas kat situ kalau bayar RM100 seumur hidup. Boleh pergi berulang-ulang sampai pandai. Lepas siapa pula, tak ambil peluang ni pergi. Lepas tu pula dia ada signal lagi. Dia akan bagi signal. Kemudian pula ada macam dia akan menjadi close group lah. Siapa dalam tu kita panggil faculty of trading. Dia ada faculty tu. Tapi yang umumnya grup biasalah. Yang ni untuk yang attend. Lepas tu kita ada macam buat live trade juga kat situ. Untuk yang join tu lah. Dan siapa yang tak join ni memang rugi lah. Sebab yang kat situ bukan saya seorang. Tak, komitmen dia pun 100 je. 100 sahaja. Jadi orang selalunya dia fikir kat situ. Sebenarnya kena fikir, saya datang duit minyak setiap minggu, saya tak dapat apa-apa pun sebenarnya. Dia jangan fikir pasal kerugian tu. Sebab orang lain dulu habis beratus ribu USD
kan. Duit Malaysia tu berjuta habis. Ni kita diberikan peluang untuk shortcut lah. Kalau nak ikut Cikgu Amin dulu, tak sanggup budak-budak ni melukis. Okey Cikgu Amin, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Saya akan cuba bincang untuk mendapatkan part 2 untuk bersama dengan Cikgu Amin. Mungkin part 2 ni lebih kepada macam more kita technical, kita punya teknikal dan juga kita punya kekuatan diri kita, macam mana nak menghadapi kekalahan, macam mana kita nak bangkit emosi tu. Emosi. Okay, pada psikologi. Sebab dulu kan nak cerita pasal awan TV dulu pun tak sempat nak cerita. Cuma mungkin ada part 2 lah. Cuma saya boleh katakan itu sebagai kata akhir saya malam ni lah. Sepasang sayap tak terlihat, umpama mimpi yang tersimpan, jadi rintik hujan menciptakan awan yang terpilu. Ini Baizura punya lagu. Oh, Ning Baizura. Sepasang sayap tak terlihat, umpama mimpi yang tersimpan. Dia ada makna tu sendiri kata. Rintik hujan menciptakan awan yang terpilu. Okey, ribuan terima kasih ucapkan kepada Cikgu Amin. Saya cuba untuk dapatkan part 2 bersama dengan Cikgu Amin sebab kita baru separuh jalan. Saya sebenarnya banyak saya nak cerita tadi tapi disebabkan kekangan masa. Jadi kepada semua boleh PM kepada Cikgu. PM di MD Amin. Kalau dekat Facebook tu MD Amin MD Awaludin lah. Amin Awaludin. Okey. Boleh PM untuk kelas setiap Rabu di Unicel Selangor, Section 7 Shah Alam. Okey, dengan itu terima kasih kepada yang memberikan perhatian. Seronok kan? Tunggu part tu kalau saya bincang dululah dengan kita punya penjaga slot. Okey, sekian dulu dan 10.30 malam kita bersama dengan Faizuddin dalam analisa pasaran. Assalamualaikum. Lambai sikit cikgu.